ini menjadi satu masalah besar. Yang satu lagi yang harus kita ingat ialah bahawa kita di Malaysia ni, walaupun pernah ada dasar pandang ke timur pada tahun 80-an, kita terus mirip ke barat. Misalnya kalau kita lihat PKP yang pertama itu hanya diperkenalkan setelah diperkenalkan di UK. Ya, sebenarnya PKP telah diperkenalkan di negeri China pada penghujung bulan Januari lagi. Dan walaupun tidak diperkenalkan di seluruh negeri China, dan kita dapati di Asia Timur PKP tidak ataupun langkah semacam PKP tidak diperkenalkan. Kita dapati misalnya di Jepun, di Korea Selatan, di Taiwan, di Vietnam, di Laos, malah di negeri China sendiri, selain daripada 3 provinsi di sekitar Wuhan, kita dapati bahawa tidak ada PKP yang dikenakan. Tetapi kita seolah-olah harap mereka yang lebih tahu. Dan ini satu kesilapan besar. Seperti kita semua sedia maklum, sewaktu ada krisis kewangan pada tahun 97-98 di rantau ini, kita juga banyak terbawa dengan apa yang dikatakan di sebelah barat. Jadi barat pada waktu itu menyalahkan apa yang dikatakan nilai-nilai Asia. Ya, apa yang tokoh-tokoh seperti Alan Greenspan, ya, pengerusi ataupun semacam governor Bank Pusat di Amerika Syarikat, Michelle Kamdesu, pengarah urusan IMF, dan juga Larry Summers, ya, seorang yang cukup berpengaruh yang pada waktu itu memegang jawatan yang tinggi dalam kerajaan Amerika Syarikat. Semua menyalahkan nilai-nilai Asia pada bulan Januari dan Februari tahun 98. Kita seolah-olah sering terbawa, ya, dengan pandangan-pandangan dari luar, terutama sekali daripada barat. Soal yang timbul sekarang dalam diskurs yang telah timbul, ya, dalam wacana yang timbul sejak awal tahun sudah, kita dapati bahawa pilihan yang kononnya adalah antara hidup atau kerja. Bagi saya dan saya rasa apa yang dapat dibuktikan di Asia Timur, ini adalah pilihan palsu, tetapi yang lebih berbahaya. Pilihan ini mengelirukan dan menghadkan cara kita berfikir. Jadi kita harus ingat bahawa kalaulah perlu kurung di rumah, PKP, ya, kita harus ingat bahawa di samping itu perlu tindakan-tindakan lain. Bukan hanya tindakan kurung di rumah semata-mata. Dan usaha lain yang masih perlu, ya, pada peringkat ini ialah apa yang dikatakan FTTITS, ya, find, trace, test, isolate, treat, support. Ya. Dan ini telah disuarakan di Malaysia, malah di rata-rata kita mesti sanggup untuk buat ujian. Tapi kita di Malaysia seolah-olah enggan nak buat ujian yang mencukupi. Enggan atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi tidak boleh nafikan apa yang Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan sebut baru-baru ini. Dan ya, angka yang diumumkan dalam 1 minggu dewasa ini telah banyak meningkat dengan sebelum itu kerana lebih banyak ujian telah dilakukan. Tetapi soalnya, kenapa sebelum itu tidak dilakukan ujian-ujian yang mencukupi? Sebabnya, salah satu sebab yang diberikan ialah ujian itu mahal. Ujian itu mahal. Tapi kalau kita tidak menguji, kita tidak boleh mengambil tindakan. Tidak dapat memulaukan mereka yang sakit dan sebagainya dan mengambil tindakan lain yang sewajarnya. Ya, dan salah satu sebab ujian ini mahal ialah kerana dikuasai oleh syarikat-syarikat gergasi antarabangsa kebanyakannya. Ya, begitu juga dengan kelengkapan personal protective equipment, begitu juga dengan ubat dan sebagainya. Dan apalagi dengan vaksin. Ya, hanya vaksin yang termurah daripada barat yang ada sekarang ialah vaksin AstraZeneca. Dan itu adalah kerana
profesor di Oxford yang telah menciptakannya bersama dengan kumpulannya, mereka tidak dibenarkan untuk menerima, mereka tidak diizinkan untuk menerima untung daripada itu, dan oleh kerana itu AstraZeneca itu adalah yang paling murah, ya. Tapi sekarang kita dapati bahawa ada usul untuk menafikan, untuk menggalakkan orang tidak menggunakan vaksin-vaksin selain daripada vaksin barat, ya. Dan ini sesuatu yang tidak patut berlaku. Satu lagi masalah yang penting, terutama sekali bagi mereka pada malam ini, iaitu Persatuan Sains Sosial, ialah masalah apa yang dikatakan tindakan collective action. Dikatakan, di Asia Timur mereka itu berjaya kerana ada cara kuku besi, authoritarian dan sebagainya. Sedangkan pendekatan Barat adalah bebas, libertarian dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang agak palsu, ya. Kalau kita lihat misalnya waktu perang seperti disebutkan oleh Francis Lord, Amerika Syarikat, Britain dan sebagainya bersatu padu untuk mengemblingkan semua tenaga rakyat untuk melawan musuh iaitu Nazi dan Jepun pada waktu itu.